Hai murid-murid, dalam video hari ini cikgu nak ajar penambahan dan penolakan integer dengan menggunakan bantuan garis nombor. Jika kita gunakan garis nombor, dia lebih mudahlah bagi operasi tambah dengan tolak. Okey, cikgu terangkan dulu cara dia dulu. Okey, operasi tambah. Okey, kita ada dua operasi tambah dengan operasi tolak, dan setiap operasi melibatkan dua integer, iaitu integer positif dengan integer negatif. Bagi operasi tambah, integer positif dia, pergerakan dia adalah ke kanan. Manakala untuk integer negatif, pergerakan dia adalah ke kiri dalam garis nombor. Bagi operasi tolak pula, pergerakan integer positif adalah dari kanan ke kiri, manakala untuk integer negatif, pergerakan dia adalah dari kiri ke kanan. Okey, kita kena memahami dia dulu dengan mudahnya lah. Okey, kita ambil satu operasi, contohnya operasi tambah. Integer positif ke kanan, kalau integer negatif dia ke kiri. Kalau operasi tolak pula, integer positif kena ke kiri dan integer negatif pergerakan dia kena ke kanan. Okey, nanti cikgu akan terangkan dengan contoh dia sekali supaya adik-adik di sana tu boleh memahaminya dengan lebih mudah lagi lah. Okey murid-murid, sekarang ada beberapa contoh di sini, contoh yang melibatkan operasi penambahan dengan penolakan integer. Okey, saya ajar cara mencari jawapan dengan menggunakan garis nombor. Okey, kita ambil ini contoh satu. Okey, 6 tambah negatif 7. 6 adalah integer positif. Lepas tu operasi tambah, okey, operasi tambah, dan negatif 7 adalah integer negatif. Jadi kita kena gunakan yang inilah. Okey, so kita lukis dulu garisan, letak 6. Okey, 6 katakan saya letak di sini. Operasi positif, jika integer negatif, pergerakan dia adalah ke kiri. So berapa kali saya kena ke kiri? 7 kali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, di sini saya stop. So nilainya berapa? Berapa tempat kita sudah alih? 6 kan? 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1. Jadi kedudukan dia adalah negatif 1. Jawapan dia. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, 10 positif, integer positif, operasi tambah dan integer negatif. Okey, so saya letak 10 di sini. Berapa kali ke kanan? Ke kiri? 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi jawapan dia apa? 2. Sekarang contoh ketiga. Okey, saya buat garisan. Okey. Negatif 9 saya letak di sini. Operasi tambah dan integer positif ke kanan. Berapa kali ke kanan? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Di sini kita stop. So negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5. Jadi jawapannya berapa? Negatif 5. Contoh keempat. Okey, kita buat garisan. Okey, negatif 5. Di sini saya letak operasi tambah integer negatif. So pergerakan dia ke kiri. So negatif 5. Berapa kali saya kena bergerak? 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tambah garisan di sini. Okey, so negatif 6 semakin ke belakang dia akan jadi negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan dia di sini negatif 11. Jadi jawapan dia adalah negatif 11. Soalan seterusnya. Buat garisan. Yang ni pula operasi tolak. Jadi kalau operasi tolak, integer negatif pergerakan dia ke kanan. So negatif 9 saya letak di sini. Operasi tolak, berapa kali saya kena bergerak ke kanan? 3 kali. 1, 2, 3. Stop di sini. So negatif 9,
negatif 8, negatif 7, negatif 6. Jadi jawapan dia adalah negatif 6. Contoh ke-6 pula. Buat garisan. Okey, negatif 5. Operasi tolak. Integer negatif. Kalau integer negatif pergerakan ke kanan berapa kali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita stop di sini. So, negatif 6, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1 dan 2. Jadi, jawapannya adalah 2. Okey, soalan seterusnya. Okey, negatif 2. Operasi tolak dan integer positif. Pergerakan dia kena ke kiri. Jadi saya letak nombor di sini. Baru kita boleh bergerak ke kiri ya. Okey. So negatif 2. Berapa kali saya kena bergerak? 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya stop di sini. So negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Negatif 7. Negatif 8, negatif 9 dan stop di sini negatif 10. So jawapannya adalah negatif 10. So inilah dia murid-murid cara mencari jawapan bagi penambahan dan penolakan integer dengan menggunakan garis nombor. Dia lebih mudahlah jika kita faham dia. Sebelum saya memasuki ke contoh, biar saya terangkan dulu apa itu garis nombor. Okey, garis nombor adalah satu garisan yang terdiri daripada nombor-nombor positif dengan nombor-nombor negatif. Okey, katalah di tengah-tengah kita letak kosong. Okey, semakin dia ke kanan, nombor dia akan meningkat. Okey, contohnya 1, 2, 3, 4 sehinggalah dia akan meningkat. Ini ke kanan. Semakin dia ke kiri, nombornya akan menuruni. Dia akan menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi, katalah saya letak 9 di sini katakan. Sekarang saya nak menuruni, saya nak ke kiri. Jadi, nombornya akan turunlah. So, dia akan jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Okey, katakan satu contoh. Katalah saya ambil negatif 1 katakan. So semakin ke kiri nombornya perlu turunkan. Jadi negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya lah. Jika meningkat naik, katakan semakin ke kanan. Katalah saya letak negatif 8 di sini. So dia akan menjadi negatif 8 ke depan. Negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1. So inilah cara kita nak menulis nombor bergaris. Okey, sekarang kita masuk pendarapan integer pula Okey, dalam video yang lepas kita ada tengok jadual yang menunjukkan apabila satu nombor positif didarab dengan positif apa nilainya, negatif darab negatif apa nilainya. Okey, so sekarang di depannya tak diletakkan apa-apa simbol jadi maksudnya dia adalah positif. Jadi positif darab negatif, jawapannya mestilah negatif. 8 darab 6, 48. So mula-mula kita kena kira dulu, kira darab dulu simbol dia tu. Negatif darab negatif, positif. 2 darab 9, 18. Ini pun samalah, kan saya ada terangkan bracket membawa maksud darab. Tak letak ini pun tak apa. Memang darab ini sudah mencukupi untuk sebagai simbol darab. So negatif darab negatif, positif. 3 darab 7, 21. Ini negatif darab positif. Okey, depan tak ada apa-apa, maksudnya positif. So negatif darab positif, negatif. 4 darab 3, 12. Okey, untuk pembahagian integer pula sama juga. Positif bahagi negatif, negatif. 24 bahagi 3, 8. Okey. Negatif bahagi positif, negatif. 28 kalau kita bahagikan dengan 7, berapa 4. So negatif bahagi negatif,
positif jawapannya. 10 bahagi dengan 5 kita akan dapat 2. Okey adik-adik, sekarang kita tengok gabungan operasi. Dalam gabungan operasi ini ada 5 perkara yang kita perlu tahu, iaitu bracket, kurungan, darab, bahagi, tambah dengan tolak. Ada 5 perkara yang kita kena tahu. Okey. Dalam gabungan operasi ini, perkara pertama yang kita kena buat adalah bracket. Katakan dalam soalan tu ada bracket, kita kena selesaikan bracket dulu. Kemudian antara darab dengan bahagi, kita kena selesaikan dia next. Selepas kita selesaikan kurungan, kita kena buat darab ataupun bahagi. Tengoklah, kalau bahagi di depan, selesaikan bahagi dulu baru darab. Kalau darab di depan, selesaikan darab dulu. Kemudian kita kena buat tambah ataupun tolak. Ini kali ketiga kita kena buat lah. Kalau dalam soalan tu ada tambah ataupun tolak. So ini pun sama juga. Kalau tambah di depan, selesaikan tambah dulu. Kalau tolak di depan, selesaikan tolak dulu. So kita kena ikut cara ni ya, ataupun kita boleh kata BODMAS lah. Mungkin adik-adik kenal BODMAS. Maksudnya brackets of division. Okay, ini bracket, ini multiplication, addition and also subtraction. So kita kena ikut. So maksudnya ini first kali kena selesai, bahagi dengan darab secondly kita kena selesai, tambah dengan tolak thirdly kena selesai. Tapi antara bahagi dengan darab, yang mana di depan kena selesaikan yang itu dulu. Okey, nanti kita buat contoh soalan baru adik-adik akan faham Okey, ini ada satu contoh soalan. 13 tambah dalam kurungan negatif 2 darab dengan 7. Saya ikutkan BODMAS ini, dia ada 2 operasi, iaitu tambah dengan darab. Jadi kena buat darab dululah. Okey, jadi kita ambil darab. Okey, 13 ini memang turunkan dulu sebab kita belum buat, so kena turunkan, tambah, selesai yang ini dulu. Okey, negatif darab positif, negatif 2 darab 7, 14. Okey, kemudian selesaikan bracket ini dulu. Video lepas kita ada belajar positif darab negatif, negatif 14. Sekarang 13 tolak 14, yang mana lebih? Negatif lebih. So jawapannya negatif. Berapa lebih? 1 lebih. Jadi jawapannya adalah 1. Okey, contoh seterusnya. Dalam bracket 2 tolak 20 bahagikan dengan negatif 3. So kita kena buat bracket dulu. Jadi 2 tolak 20. So negatif yang lebih, berapa lebih? 18 bahagikan dengan negatif 3. Sekarang negatif bahagi negatif positif, 18 bahagi 3, 6. Okey, ini contoh yang seterusnya. Kalau kita tengokkan dalam ini ada 3 operasi. Tambah, bahagi dengan darab. Sekarang kena buat yang mana dulu? Antara darab dengan bahagi, yang mana depan selesaikan yang itu kan? Jadi kita kena buat yang ini dululah. Jadi 12 turunkan, tambah. 16 bahagi 4 kita akan dapat 4. Ini pun positif, ini pun positif. Jadi tak perlu risau. 4 darab dengan negatif 9. Next. Sekarang ada 2 operasi. Tambah dengan darab. Kena buat yang mana? Darab dulu. Jadi 12 turunkan balik. Tambah. Okey, positif 4. Positif darab negatif. Negatif 4 darab 9. 36. Okey, next. 12, selesaikan bracket. Positif darab negatif, negatif 36. Sekarang positif, negatif. Yang mana lebih? Negatif yang lebih. Berapa lebih berbanding dengan 12 ini? Dia 24 lebih. Jadi negatif 24 jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita buat satu demi satu. Okey, negatif 19 bracket. Negatif darab negatif, positif 5 darab dengan kurungan. Selesaikan kurungan. 14 bahagi 2, 7. Okey, next. Kena buat darab dulu. Jadi ini dengan ini kena selesaikan. So ini turunkan. Tambah 5 darab 7, 35. Sekarang yang mana lebih?
positif yang lebih berbanding dengan negatif. Jadi jawapannya mestilah positif. Berapa lebih? Jadi kita tolak lah 30 19. So berapa tu? 16. Jadi jawapannya adalah positif 16.